Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini viral isu anak autism, speech delay ada kaitan dengan gangguan jin. Jin mengganggu dan mendatangkan penyakit kepada anak-anak ini kerana mereka lemah. Ia adalah satu kenyataan di Facebook, diviralkan dan dipost oleh seorang ustazah yang kononnya seorang perawat rawatan Islam. Kenyataan ini adalah salah dan tidak bertanggungjawab. Sudahlah mak bapak budak-budak autism ni dilemparkan dengan pelbagai tuduhan. Tak reti jaga anak lah, tak baca bismillah masa bersetubuh lah dan macam-macam lagi. Yang terkini dan sensasi ialah anak autism kena gangguan jin. Merapu, merepek dan meraban kenyataan ini. Ramai pakar-pakar dan orang awam telah menyuarakan rasa tak puas hati mereka terhadap hal ini. Dan ia memang patut sekali mereka menyuarakan hal berkenaan. Saya lihat ada beberapa falasi yang wujud dalam isu ini. Pertama, perubatan yang Islamik atau at-tibbul Islami yang sering disebut sebagai perubatan Islam adalah semua jenis pengetahuan perubatan dan praktikalnya yang bermula sejak awal perkembangan Islam sehinggalah ke hari ini. Ia juga mengikuti perkembangan teknologi perubatan moden, sama ada dibuat atau dilaksanakan oleh orang Islam ataupun tidak. Tetapi dengan syarat, ia bertepatan dengan etika-etika Islam. Oleh itu, perubatan yang Islamik sering dirujuk kepada tokoh-tokoh perubatan Muslim seperti Al-Jahiz, At-Tusi, Ibn Sina, Ar-Razi yang terkenal dengan pelbagai cabang ilmu perubatan, Ibn Nafis dan Al-Asma'i yang terkenal dengan ilmu anatomi dan sebagainya. Tokoh-tokoh perubatan seperti Dr. Nur Hisham juga termasuk dalam tokoh perubatan Islam moden. Dr. Roza Nizam Zakaria juga adalah pakar yang patut diangkat sebagai tokoh ulama perubatan. Pakar psikiatri daripada UAE tu. Buku-buku dia berkaitan tentang kesihatan mental saya baca dan hadam. Antaranya adalah buku Psikologi Si Kecil. Beliau ada channel YouTube yang sentiasa berusaha memandaikan umat dengan ilmu. Anda boleh pergi, subscribe dan tonton. Saya letakkan link di description. Ada banyak lagi nama-nama tokoh-tokoh perubatan yang patut kita angkat di dalam perubatan yang Islami. Dr. Ahmad Nabil Muhammad Rosli dari Jabatan Psikiatri UIA. Profesor Madia Dr. Asrini Abdul Razak dari USM dan daripada USM juga Dr. Zahiruddin Osman. Banyak lagi. Apa yang mereka lakukan dalam dunia psikiatris adalah rawatan yang Islami. Kalau nak dinamakan perubatan Islam, maka ini juga disebut sebagai perubatan Islam. Mereka tulis macam-macam jenis buku. Yang tadi saya tunjuk, Psikologi Si Kecil yang menceritakan berkaitan tentang bagaimana kita menghadapi kanak-kanak dan keadaan yang berubah berkaitan tentang psikologi, ilmu psikologi, kesihatan mental yang disebutkan dengan begitu ringan dan juga padat. Ada juga buku kreativiti imajinasi dalam psikologi Islam, pengamatan Al-Ghazali, Baghdadi dan Ar-Razi. Demikian juga ini buku yang saya cukup selalu membacanya dan saya sangat hadam dan saya tak tahulah berapa banyak kali dah saya membaca buku ini. Islam, Kesihatan Mental dan Neuropsikiatri. Buku yang cukup-cukup bagus yang menceritakan berkaitan tentang ilmu psikologi yang diselidik oleh pakar-pakar perubatan Islam kita. Apa yang mereka lakukan dalam dunia psikiatri adalah rawatan Islam yang Islami. Kalau nak dinamakan dengan perubatan Islam, banyak jenis lah yang disebut perubatan Islam juga. Orang Melayu menggunakan perubatan berasaskan gamat, tongkat ali, herba-herba Melayu. Ia juga termasuk dalam perubatan Islam dalam takrifan ini jika ia tidak bercanggah dengan agama dan menggunakan ikhtiar yang logikal untuk dipraktikkan. Malah jika ia diyakini boleh menyembuhkan seseorang yang sakit, maka ia disuruh oleh Islam tanpa mengira asal-usul perubatan berkenaan. Malangnya kita hanya bermodalkan kopiah, tudung labuh dan ucapan bismillah sudah boleh dianggap sebagai perubatan Islam. Mana disiplin ilmu yang kita belajar ni? Sudah hilangkah akal waras kita dalam memahami perkara asas dalam agama? Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tadawau ibadallah, fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al-haram." Berubatlah, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan untuknya ubat kecuali satu, penyakit tua. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Rasulullah merupakan seorang utusan Allah yang telah menetapkan maksud perubatan dengan tepat.
Apabila ada dari kalangan para sahabat baginda yang jatuh sakit, Rasulullah akan menyuruh mereka bertemu dengan Al-Haris bin Kaladah Al-Thaqafi, seorang doktor pakar pada ketika itu. Rasulullah sangat rasional. Tetapi jika kita masih lagi percaya perubatan-perubatan yang berlabel rawatan Islam, tetapi jauh daripada disiplin ilmu, seperti yang telah kita tengok tadi, maka kita sangat jauh daripada kecerdikan. Yang hampir dengan kita adalah kebodohan demi kebodohan. Kedua, mendakwa jin mengganggu budak-budak autism itu termasuk dalam mendakwa perkara gaib yang jauh daripada kebenaran. Pakar-pakar kita ni punya susah payah mencari sebab dan rawatan. Tetapi ustazah kita ni, ustaz-ustaz kita ni senang-senang saja memberikan dakwaan. Ingat, isu autism bukan isu ustaz-ustazah. Bukan bidang ustaz-ustazah. Kita tak belajar pun menatang ni dekat universiti-universiti dahulu. Ia adalah isu pakar-pakar psikiatri. Mereka yang layak memberikan pandangan. Mereka lah yang layak memberikan rawatan. Dan mereka lah yang layak memberikan nasihat. Kita taklid saja kepada mereka kerana taklid kepada orang yang pakar dalam keadaan kita tak pakar, itu adalah satu kemestian. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan berkaitan tentangnya. Surah Al-Isra ayat 36. Ilmu ghaib adalah milik Allah. Tiada orang lain boleh melangkaui had berkenaan. Allah Ta'ala sebut, Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Tuhan sajalah yang mengetahui segala yang ghaib, maka ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diradainya. Surah Jin ayat 26 hingga 27. Apatah lagi dakwaan-dakwaan ramai perawat ini terbina atas sangkaan-sangkaan semata-mata. Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Hujurat, Inna ba'daz zanni ismun, ayat 12. Sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Jadi sudah sepatutnya kita berhati-hati dengan isu ini. Dan apa yang saya tahu, ustazah berkenaan pun telah memadam status berkenaan kerana mungkin dia sendiri pun merasa salah apa yang beliau sebutkan. Kita berharap perkara ini tidak diulangi oleh ustazah berkenaan. Demikian juga tidak diulangi oleh sesiapa pun daripada kalangan umat Islam, terutamanya ustaz-ustazah kita. Memang orang datang bertanya kepada kita tentang rawatan dan sebagainya. Pastikan kita menjawab, pastikan kita memberitahu, pastikan kita memberi nasihat apa yang kita tahu. Jangan melangkaui sesuatu yang kita tidak tahu. Terima kasih banyak. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Dan adakah anda mahu untuk bersama-sama saya di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu? Jika anda rasa mahu untuk bersama-sama dengan saya sokong aktiviti-aktiviti kita, jom bersama saya dalam Koperasi Usaha Ilmu. Daftar di usahailmu.com. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan butang share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.